الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dihormati Tuan Iman, Tuan Bilal, seterusnya pihak pengurusan surau, para asatizah, guru-guru, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama dan buat selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kepada kita pelbagai nikmat-nikmat, yang mana dengan nikmat tersebut hendaklah kita syukuri, dan dengan nikmat tersebut hendaklah kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesai menunaikan 4 rakaat solat sunat tarawih, kemudian diselangi dengan sedikit tazkirah, lebih kurang dalam 10 minit ataupun 15 minit sahaja, dengan makna untuk merehatkan badan kita. Dengan makna merehatkan badan kita. Lalu kemudian baru kita sambung balik. Nak katanya sini, buat ibadah janganlah tergopoh-gopoh, jangan gaduh nak perhabis tarawih. Tak, sehingga kan ada video dekat mana, kat Indonesia, dalam masa 10 minit habis 8 rakaat. Sekejap je. Sebab tu kita nak buat ibadah kena ada ilmu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sempurna sehari daripada 30 hari di bulan Ramadan. Jadi hari yang pertama ini, maka kita muhasabahlah diri kita, apa yang belum cukup kita lakukan di dalam sehari yang telah lalu ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada disebut oleh ulama bahawa syahrul Ramadan syahrul maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan keampunan. Maka oleh kerana demikian, hendaklah kita ini memperbanyakkan istighfar dan memperbanyakkan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama ajarkan kepada kita satu doa. Bila mana tiba bulan puasa, yang perlu dibaca adalah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka bacalah semua di bulan puasa ini. Yang kedua disebut oleh ulama bahawa syahrul Ramadan syahrun fihi khair wa fi'lul khair. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana padanya ada kebaikan dan padanya ada melakukan kebaikan. Dengan makna apa? Dengan makna bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang mana diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita melakukan perbuatan kebaikan, maka ganjaran terlalu sangat banyak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buatlah sedekahnya, zikirnya, buat baik ke, ada macam-macam lagi kebaikan yang disebut oleh ulama-ulama. Lalu yang ketiga disebut oleh ulama bahawa syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi maka perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira bahawa hari yang pertama ini kita semua sudah habis ataupun tamat dah baca juzuk yang pertama. Juzuk yang pertama, dan esok kita akan mulakan dengan bacaan juzuk yang kedua. Jadi muslimin dan muslimat, di dalam juzuk yang pertama ini, saya cuba untuk mentadabbur Al-Quran juzuk yang pertama. Di dalam juzuk yang pertama ini, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu, kenapa Al-Quran dibahagikan juzuk-juzuk? Kenapa di juzuk-juzuk? Kenapa tak sekaligus lalu? Maka kata ulama, Al-Quran ini dibagikan juzuk-juzuk untuk memudahkan seseorang untuk menghafalnya. Yang keduanya, dibahagikan juzuk-juzuk ini untuk memudahkan seseorang membacanya. Tak, kita lihat bahawa Al-Quran ini mengandungi 30 juzuk.
maka lengkaplah di bulan Ramadan mengandungi 30 hari di bulan Ramadan. Dengan makna satu Ramadan satu juzuk, dua Ramadan juzuk yang kedua, tiga Ramadan juzuk yang ketiga. Maka begitu. Lalu kita masuk sedikit berkenaan dengan juzuk yang pertama. Di dalam juzuk yang pertama ini mengandungi dua surah, iaitu suratul Fatihah dan juga suratul Baqarah. Maka di dalam kitab At-Tafsir Munir daripada Dr. Wahab Az-Zuhaili, sebelum Syekh Wahab Az-Zuhaili ini memulakan perbahasan berkenaan dengan tafsir suratul Fatihah dan juga tafsir suratul Baqarah, maka dia memulakan dengan isti'azah ataupun ta'awuz. Apa dia isti'azah dan ta'awuz ni? Iaitu memohon perlindungan ataupun memohon pemeliharaan. Dengan makna berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita daripada syaitanir rajim. Sebab itu disebut ada dua lafaz at-ta'awuz ini. Apa dia? Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua adalah a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Dan ini juga bertepatanlah dengan arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka di sana adanya perbahasan ulama. Seandainya di dalam solat, adakah perlu kita membaca ta'awuz? Adakah perlunya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim? Maka ulama untuk membaca ta'awuz di dalam solat perlu diperlahankan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah tu baru baca kuat. Ini di dalam solat. Adapun di dua solat, sama ada ketika mana kita ni membaca Al-Quran dalam keadaan seorang ke ramai-ramai ke, ada dua keadaan. Boleh untuk kita membaca slow-slow dan boleh untuk kita membaca kuat. Dan di sana juga isti'azah ini juga menunjukkan kepada adab, iaitu bila mana seseorang itu sedang membaca Al-Quran. Contohnya dia baca Al-Quran, wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha. Tiba-tiba mak panggil, "Angah, kucing kereta mana kucing kereta?" Tiba-tiba mak panggil. Lalu kita pun bagilah kucing kereta. Kemudian kita nak sambung balik ngaji. Lalu bagaimana cara nak buat? Maka ulama sebut di antara adabnya adalah kena baca ta'awuz, kena baca isti'azah. Iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Start mula a'udzubillah. Jangan pergi sambung terus. Tahu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa iz kunna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha. Okey, begitu. Jadi begitulah Al-Iman ataupun Dr. Wahab Az-Zuhaili ini meletakkan perbahasan yang pertama sebelum menafsirkan suratul Fatihah dan juga suratul Baqarah ini dimulakan dengan isti'azah. Lalu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk berkenaan dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah surah yang pertama sekali di dalam Al-Quran. Pernah tak kita terfikir kenapa surah Al-Fatihah ada depan sekali? Sedangkan kita belajar dulu-dulu, wahyu yang pertama sekali turun adalah surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ikut kita lah kan, wahyu pertama turun, mestilah duduk depan sekali. Tak? Tetapi kenapa surah Al-Fatihah ada di hadapan sekali? Maka kata ulama bahawa ini adalah amrun tauqifi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa makna dia? Iaitu dengan makna Al-Quranul Karim ini bila mana turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah secara berperingkat. Hakikatnya Al-Quranul Karim bila mana Al-Quranul Karim sebelum turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang telah lengkap sepenuhnya di Lauh Mahfuz. Telah tersusun comel-comel dah. Surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah hinggalah akhir kali surah An-Nas. Lalu bila mana turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunnya secara berperingkat. Ketika mana Nabi tengah perang, maka turunnya ayat cerita pasal perang. Bila mana Nabi nak puasa, turunnya ayat pasal puasa. Lalu kemudian lama dah lepas daripada itu, lepas habis turun belaka dah ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim, maka berlakulah perintah amrun tauqifi.
iaitu malaikat Jibril alaihi salam ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh letak surah ni depan, surah ni lepas ni, surah ni lepas ni, ayat ni lepas ni, ayat ni lepas ni. Maka begitu. Lalu yang kedua, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mulakan adalah Al-Quran suratul Al-Fatihah ni depan-depan sekali ini kerana nak menunjukkan bahawasanya Al-Quran ini adalah suatu yang indah. Al-Fatihah kita lihat bahawa ia bermakna pembukaan. Maka diumpamakan oleh ulama bahawa Al-Fatihah ini diumpamakan dengan pintu gerbang yang indah, yang comel. Tak. Seandainya pintu gerbang ni indah dah, comel dah, maka apatah lagi istana. Tak, barang-barang dalam. Confirm lah comel. Maka sebab itulah ulama kata suratul Fatihah tadammana makna Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini mengandungi makna-makna di dalam Al-Quran. Tak, maknanya di sini sudah cukup kita membaca suratul Fatihah, maka kita akan faham secara total suratul Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran ataupun kerana suratul Fatihah ini telah menceritakan kepada kita perkara-perkara usul di dalam agama, perkara-perkara furuk di dalam agama, perkara-perkara syariah, perkara-perkara doa. Di antaranya doa yang kita sebut sama dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjungilah kami jalan yang lurus. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu suratul Fatihah ini mempunyai banyak nama. Di antaranya disebut ulama adalah suratul Hamd. Surah Al-Hamd, yakni surah yang memiliki pujian. Tak. Yang keduanya di antaranya disebut oleh ulama bahawa suratul Fatihah ini disebut sebagai Ummul Kitab ataupun Ummul Quran. Dan di antaranya lagi disebut sebagai suratul Fatihah surah Asy-Syifa. Tak. Kerana apa? Kerana surah Al-Fatihah ini adalah penyembuh. Sebab itu kita lihat adanya ulama-ulama tulis bahawa apabila seseorang itu sakit ataupun ditipu musibah, dapat racun, kena racun, lalu bila mana dibaca suratul Fatihah, maka akan mendapati diri mereka ni akan sembuh. Diri mereka ni akan sembuh. Sebab itulah kita ni lazimilah untuk baca suratul Fatihah dan mendalami makna suratul Fatihah. Tak. Ada orang baca 7, 10, 20 kali, 30 kali pun tak tahu apa makna atau tafsiran yang sebenar dalam Al-Quran, yakni di dalam suratul Fatihah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selepas suratul Fatihah adalah suratul Baqarah. Maka suratul Baqarah ini adalah surah yang pertama sekali yang diturunkan di Madinah. Kita lihat bahawa Al-Quran ni ada tiga tempat penurunan, yakni Makkiyah di Makkah, yang kedua Madani iaitu di Madinah, dan yang ketiga campur. Ada separuh ayat Makkiyah dan ada separuh ayat Madaniyah. Lalu suratul Baqarah keseluruhannya adalah diturunkan di bumi Madinah. Dan suratul Baqarah ini adalah atwalu surah fil Quranul Karim. Di antara surah yang paling panjang sekali di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga disebut oleh ulama suratul Baqarah ini oleh kerana panjangnya surah Baqarah, maka ia mengandungi 1000 larangan, 1000 perintah dan 1000 pemberitahuan. Nak kabarnya di sini, kalau nak cari pasal solat, dalam surah Baqarah ada. Nak cari pasal buat baik kepada ibu bapa, surah Baqarah ada. Nak cari pasal ad-dain, hutang, dalam surah Baqarah pun ada. Dan nak cari pasal fadilat, kisah-kisah, cerita-cerita Bani Israel dan sebagainya, ada semuanya dalam suratul Baqarah. Sebab itu disebut oleh ulama suratul Baqarah fustanul Quran. Yakni surah Al-Baqarah adalah puncak kepada Al-Quran. Kenapa? Kerana keagungan yang ada pada suratul Baqarah dan kerana al-hibah, yakni hebatnya kandungan yang ada dalam suratul Baqarah. Lalu kemudian kita masuk sedikit di dalam suratul Baqarah ini dimulakan dengan alif lam mim.
iaitu alif lam mim ini dengan makna al-harful muqatta'ah, huruf muqatta'ah, yang mana tiada la makna laha. Kata ulama tiada makna, tak mampu nak memberi makna. Wallahu a'lamu bissawab. Ada setengah ulama kata gitu. Bila orang tanya penafsiran, kenapa maksud alif lam mim? Tak tahu. Ulama tinggal. Namun ada juga sebahagian ulama cuba untuk menafsirkan alif lam mim. Ada sebahagiannya yang mengatakan alif lam mim adalah alif Allah, lam al-malaikah, mim Muhammad. Dengan yakni dengan makna konsep penurunan wahyu Al-Quran. Mula daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada malaikat Jibril alaihissalam, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga al-huruful muqatta'ah ini alif lam mim. Huruf muqatta'ah ini ada 5. Yang pertamanya yang se, yang jenis sehuruf, nun, qaf. Yang kedua yang jadi 2 huruf, yasin, toha. Yang ketiganya 3 huruf, alif lam ra, alif lam mim. Dan yang keempatnya 4 huruf, kaf ha, kaf ha ya ain sad, 4 huruf. Kemudian adanya 5 huruf, kaf ha ya ain sad tu 5 huruf. Yang 4 huruf kenapa? Ain sin qaf, 3 huruf. Dah 4 huruf. Ustaz ingat tak? Apa? Alif lam mim ra. Itu 4 huruf. Jadi maka inilah 5 jenis harfu muqatta'ah, 5 jenis huruf muqatta'ah. Lalu kemudian juga huruf muqatta'ah ini adalah mukjizatnya huruf muqatta'ah ini sebagai ajuzun lil arbi, sebagai untuk melemahkan golongan orang Arab. Kenapa? Kerana orang Arab ni mereka ni fasihatul kalam. Orang Arab ni jenis hebat dalam berkata-kata. Tak bila mana dia ini syair siapa ada orang pesang, sebab sedap sangat dengar syair daripada golongan orang Arab. Lalu kemudian turunnya Al-Quranul Karim melemahkan golongan orang Arab ini. Alif lam mim tak tahu makna apa. Orang Arab sendiri pun tak tahu makna apa makna apa pada kalimah harful muqatta'ah ini. Jadi muslimin dan muslimat, seterusnya alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah kitab yang tiada keraguan padanya. Lalu kita lihat kebanyakannya huruf muqatta'ah. Selepas daripada huruf muqatta'ah, adanya cerita pasal kehebatan Al-Quran. Alif lam mim, zalikal kitab. Alif lam mim, tanzilul kitab. Ada yang sama, tanzilul kitab, kitab-kitab. Nak kabarnya hebatnya Al-Quranul Karim. Dan yang seterusnya, ayat yang kedua ini, alif lam mim, zalikal kitab, la raiba fi, hudan lil muttaqin. Maka ayat yang kedua ini kata ulama adalah menjawab jawapan daripada suratul Fatihah. Iaitu daripada suratul Fatihah kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ayat ni kita talabah, ayat ni kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah, ya Allah ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka mana jawapan dia? Hudan lil muttaqin. Zalikal kitab hudan lil muttaqin. Inilah jawapan dia. Apa dia? Iaitu Al-Quranul Karim. Nak jalan yang lurus, maka mengikutilah Al-Quranul Karim. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyakkanlah di bulan Ramadan ini membaca Al-Quranul Karim. Moga-moga dengan bacaan Al-Quranul Karim ini kita mendapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau fasihkanlah kalangan kami untuk membaca Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kami syafaat Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berikanlah hidayah kepada kami sebagaimana hidayah Al-Quranul Karim. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quranul Karim. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau syafaatkanlah kami dengan kemuliaan Al-Quranul Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan yang kurang itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.